Namun selazimnya dengan pusaka silam, cabaran besar perlu dihadapi pihak PKMM dalam usaha mengumpul manuskrip Melayu baik di dalam dan luar negara. Ramai yang tak tahu ataupun tiada pengetahuan berkenaan dengan nilai pada manuskrip tu dan juga cara untuk menjaga manuskrip tu. Sebab pernah juga berlaku bila kita sampai dekat satu tempat untuk melihat manuskrip tu, satunya kebiasaannya manuskrip tu akan disimpan di bawah meja, di bawah almari, di tempat yang gelap, lembap. So dengan cuaca Malaysia ni, keadaan kertas tu akan cepat lusuh. So kebiasaannya kita pergi, cabaran yang kita dapat, yang pertama, naskah tu rosak. Yang kedua adalah kesukaran atau cabaran yang kita dapat bila mana pemilik manuskrip ni enggan untuk berkongsi dengan kita ataupun menyerahkan dengan kita untuk kita jaga. Sebab mungkin disebabkan adalah benda tu boleh dikata sebagai pusaka atau warisan turun-temurun. So atas sebab itu juga banyak saya tengok inisiatif Pusaka Negara sendiri untuk maklumkan pada orang awam. Bukanlah maklumkan supaya serah pada kita. Cuma kita maklumkan macam mana cara untuk menjaga koleksi-koleksi yang kita ada. Manuskrip ni dah berumur ratusan tahun. So nak kata cabaran tu berat sangat, saya rasa tidaklah. Tapi itu antara sampingan-sampingan yang mana bila kita terima manuskrip tu, ada sesetengah manuskrip tu dia ada penjaganya. Jadi dari situ bila kita terima, kita pun tak bolehlah nak sebarangan dengan kitab-kitab lama ni. Pelbagai usaha dilakukan PKMM bagi memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai kepentingan manuskrip Melayu sebagai bahan rujukan demi kesinambungan tamadun sesebuah negara. Jika tidak dipupuk, matilah minat, berkuburlah khazanah bangsa. Kerana itu, persidangan dan pameran antarabangsa manuskrip Melayu diadakan hampir setiap tahun. Yang terbaru berlangsung di Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, Tanjung Maling, Perak baru-baru ini. Boleh saya katakan ataupun berdasarkan kajian kita, hanya 10% sahaja kajian dilakukan terhadap 20,000 naskah manuskrip Melayu yang bertebaran di seluruh dunia. Maka 90% lagi tidak pernah ditonjolkan ataupun dilihat dalam mana-mana sudut tentang wisdomnya, tentang kebijaksanaan yang ada dalam manuskrip Melayu tidak terungkai. Jadi sampai bila kita harus menunggu? Adakah selagi hayat masih ada kita mampu menunggu? Ataupun ada satu turning point ataupun ada satu saat di mana masyarakat Malaysia mula mengkaji. Kita perlu ingat, orang lain boleh mengkaji bagi pihak kita, contohnya para orientalis. Tetapi adakah mereka akan menyerlahkan kebenaran yang ada dalam manuskrip itu? Manuskrip Melayu hanyalah sebahagian daripada sejarah peradaban Malaysia. Khazanah lain dalam pembentukan negara bangsa harus turut dicari gali. Manuskrip Melayu ini merupakan sumber prima, sumber utama yang membuktikan apa yang pernah berlaku pada satu ketika dalam konteks negara Malaysia, mungkin bukan Melaya lah, semenanjung tanah Melayu pada waktu itu, Malaysonis kan. Kalau kita kenali dalam buku-buku penjelajahan Barat ataupun dalam pengembaraan Ibnu Battuta juga ada menyatakan tentang semenanjung tanah Melayu ini. Maka apa yang telah terbina suatu ketika kita perlu teladani. Pada saya senang saja apa yang baik yang pernah tergambar, yang pernah membina satu ketamadunan hebat bangsa ini, negara ini, perlu kita teladani dan ambil. Dan sebagaimana juga saya maklum, kita ubah suai, mengikut rentak, mengikut keperluan, mengikut peredaran zaman. Sebab itulah sejarah kita tak boleh pinggirkan. Fakta is fakta. Realiti sebenarnya tetap realiti. Walaupun kita cuba hapuskan, ada pihak yang tak senang, jadi dihapuskan. Tetapi kebenaran pasti akan terbukti.
Sempena sambutan Hari Kemerdekaan Negara, paparan Majalah 3 diakhiri dengan 2 rangkap pantun dari Kutub Khazanah Perpustakaan Negara. Jambu diikat di dalam pulasan, padi dibentang di tengah laman. Ilmu diikat dengan tulisan, jadi bacaan sepanjang zaman. Teruna dara bertemu mesra dalam cetera hikayat lama. Malaysia membaca agenda negara, wawasan rakyat makmur bersama.